Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insyaAllah. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan limpah dan kurniaan Allah, kita diberikan lagi sekali kesempatan dalam masa-masa yang ringkas ini untuk sama-sama kita menghidupkan majlis ataupun program ingat memperingati. Maka marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kita tajdid, memperbaharui niat kita, niat untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa niat itu adalah merupakan sebagai asas kepada persiapan lebih baik daripada amalan-amalan fizikal itu sendiri, kan. Niatun mukminin ataupun niatul mukmin khairun amali. Niatul mukmin khairun amali. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, walaupun hadis ini kategorinya dhaif, tetapi matannya itu sahih, iaitu bahawa niat seorang yang beriman itu adalah merupakan satu yang lebih baik daripada amal fizikal dia. Dan niat itu adalah satu yang akan membentuk kepada kekuatan untuk kita beramal. Kerana kalau niat kita tidak betul, maka dia akan jadi lemah, amalan kita lemah. Jadi kita panjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita panjatkan selawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga kepada sekalian muslimin muslimat, supaya mereka sama-sama dapat mengikuti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pada hari ini insya-Allah kita akan sambung satu lagi siri kita untuk kita melihat amalan-amalan kita, terutama di akhir zaman ini. Sama-sama kita perhatikan daripada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah Al-Bahili an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yunqidanna urwal Islam urwatan fakullaman taqaddat urwata tashabbasan nas billati taliha. Minta maaf, dia punya tulisan agak kecil, mata tak nampak. Wa au walahunna naqadan hukmu wa akhirun hunna as-salah. Daripada an Abi Umamah, daripada Abi Umamah Al-Bahili, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yunqadanna urwal Islam urwatan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ikatan ataupun simpulan Islam itu akan terurai, satu simpulan demi satu simpulan, sehinggalah
manusia akan bergantung kepada simpulan yang berikutnya. Bila satu habis, dia akan berpegang pada satu. Bila satu habis, berpegang satu-satu simpulan. Dan digambarkan sini wa awwalahun naqadan al-hukmu. Yang pertama sekali terurai ataupun dirungkaikan ataupun habis terputus itu ialah al-hukmu, hukum, pemerintahan. Wa akhiruhunna as-salah. Dan yang paling akhir sekali adalah solah. Kemudian dalam hadis yang lain ataupun hadis yang sama di sambungan dia, siapa-siapa yang solatnya tidak dapat mencegah fahsyak dan mungkar, dia tidak akan menambah daripadanya melainkan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad tadi menyatakan bahawa yang pertama sekali dicabut ataupun terurai ataupun dirungkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah al-hukmu, iaitu pemerintahan. Dan kemudian yang terakhir sekali dirungkai dari sudut ikatan Islam tadi adalah as-salah. As-salah. Dan sebab itulah di sini perkara yang penting untuk kita sama-sama merasakan bahawa perkara yang terakhir dirungkai di akhir zaman ialah solat. Solat. Jadi solat inilah perkara yang merupakan benteng terakhir lah. Kalau kita nak kata sini sebagai simpulan terakhir pada mereka yang berada di akhir zaman untuk diperhatikan. Ya, sebab itulah tuan-tuan puan-puan, sebagai permulaan kepada membina ikatan Islam, sebagai permulaan membina ikatan Islam, maka kita hendaklah membina solat kita. Yang kita sebut sebelum-sebelum ini adalah merupakan perkara yang untuk kita berada dalam proses tu, Quran, iman tu sudah membina kekuatan kita. Tapi untuk membina simpulan Islam, maknanya nak membina simpulan-simpulan ke arah kebangkitan Islam, sehingga penegakan al-hukmu, maknanya menegakkan semula, menegakkan semula simpulan-simpulan yang telah terputus itu. Maka Nabi menggambarkan pada kita yang pertama yang hancur ataupun yang terurai ialah al-hukmu, iaitu hukuman dalam Islam ataupun pemerintahan. Yang terakhir sekali disebut ialah as-salah. Jadi untuk kita membina, kita kena membina daripada bawah ke atas. Kalau kita seorang engineer yang nak membina rumah, seorang engineer yang nak membina mesin ataupun kita kata sesuatu yang boleh bermanfaat, maka dia kena bina daripada kosong, start from zero, from zero to infinity lah, sampai siap. Jadi dalam Islam, untuk membina kekuatan Islam itu, maka mesti bermula daripada kita membina kekuatan as-salah, sembahyang. Iman yang kita sebut beberapa siri yang lepas, 4 siri yang lepas, kita fokus kepada al-iman wal Quran. Itu adalah merupakan dasar, tapak dia. Tapak dia, maknanya nak membina rumah Islam, nak membina kebangkitan Islam, nak membina benteng Islam, nak membina kubu Islam, nak membina kekuatan-kekuatan yang dikatakan sebagai daulah Islam, maka tapaknya ialah al-iman dan kemudian wal Quran yang kita dah sebut 1 sampai 4. Yang kita sebut ciri 1 sampai 4. Dan untuk kita membina Islam pula di atas tapak, di atas dasar yang kita sebutkan itu, maka marilah sama-sama kita mengambil hadis Nabi ini, Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini sahih. Bagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama jatuh Islam ini ialah al-hukmu, pemerintahan. Yang terakhir sekali disebut ialah as-salah, sembahyang. Maka mari kita melihat untuk proses tu, maka kita kena melihat tentang kekuatan sembahyang kita. Jadi pagi ini kita tengok sikit tentang kekuatan solat. Sebenarnya dia ada 7 kekuatan solat yang insya-Allah mungkin kita akan ambil satu hari satu lah, lebih kurang gitulah, kalau sempat habislah. Iaitu kita melihat bahawa kekuatan solat, kekuatan kepada solat itu, yang pertama sekali kita nak kena rasa ialah pada hati. Pada hati. Macam mana hadis yang saya bacakan tadi,
Baca hadis yang dibacakan tadi, yang diriwayatkan At-Tabrani, an-niyatul mu'min khairun amali. Niat pada seorang yang beriman itu adalah lebih baik daripada amal-amalnya. Dan niat ini bermakna apa yang ada di dalam hati, lintasan dalam hati. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sayyidina Umar bin Khattab menggambarkan innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bermula dengan niat. Jadi nak sebut sini bagaimana gambaran kepada kita kekuatan sembahyang itu adalah pada kekuatan hati. Kekuatan hati. Jadi sebab tu kenapa hari ini persoalannya kenapa kita tidak boleh konsisten dalam khusyuk contohnya, konsisten dalam kita menikmati solat, konsisten dalam solat yang kuat, kerana hati kita lemah. Kerana hati kita lemah. Maka oleh kerana hati yang lemah itu, maka ia menjadikan solat kita juga lemah. Sebab tu kita solat, berapa ramai orang yang solat. Satu hadis, Imam Nasa'i kalau tak silap saya, berapa ramai orang solat, tapi yang didapat hanyalah letih je, penat sahaja. Baik, di antara amalan solat yang kita nak kena pastikan ialah ada 7 perkara, 7 amalan dalam solat, amalan hati dalam solat. Kita buat kita kata review lah. Sebahagian daripada kita mungkin telah pun mendengar apa yang saya cakap ini, kita jadikan sebagai satu muhasabah. Bahawa kekuatan solat itu 7 amalan-amalan hati yang akan membawa kepada khusyuk. Yang membawa kepada khusyuk. Jadi sebenarnya kekuatan solat itu pada khusyuk. Khusyuk salah satu kekuatan adalah, dan ada 7 amalan-amalan hati yang membina kekuatan, terutamanya di akhir zaman ini, itu kekuatan solat yang boleh membawa pada khusyuk. Secara ringkasnya, 3 perkara adalah as-salah. 3 perkaranya itu adalah asas dan wajib kita proses. 3 perkara ni asas dan wajib 3 proses, dan 3 perkara lagi tambahan untuk kita memantapkan, menyempurnakan proses solat khusyuk tadi. Dan yang ketujuh ialah kita satu yang untuk menyempurnakan kesempurnaan 6 yang pertama tadi, iaitu kita istiqamah. Jadi kita akan melihat, yang pertama disebut contohnya hudurul qalb, kita menghadirkan hati. Kemudian tafahum, kita faham. Ta'zim, kita merasa kehebatan Allah. Haibah, kita merasa kebesaran Allah tadi, kehebatan Allah. Ar-raja, al-haya, dan ad-daimus salah. Jadi kita ada 7 perkara ni. Saya akan cuba bincangkan secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan kita akan dapat cuba sama-sama mengulang kaji apa yang kita mungkin pernah kita dapat. Yang pertama sekali, untuk membina kekuatan solat ini ialah hudurul qalb, iaitu kita menghadirkan hati. Dan apakah kunci untuk menghadirkan hati? Kenapa hati kita tidak hadir dalam solat kita? Kenapa kita sembahyang kita teringat benda lain? Kenapa dalam sembahyang kita tak boleh nak ingat Allah? Susah nak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab yang pertama sekali ialah mungkin hati kita rosak dan kotor. Itu satu. Jadi hati kena dibersihkan lah. Nak bersihkan hati ni kena ada zikrullah, kena ada berfikir yang seksi tersebut sebelum ni. Baik. Sebab yang perkara yang kita kata utama yang menyebabkan hati kita tidak boleh hadir dalam solat ialah al-himmah, ataupun hajat kita, keinginan kita untuk nak menghadirkan hati. Itu nombor satu. Maknanya hadir hati ni dia boleh hadir macam gitu saja. Maknanya kita bukan boleh kata hati kita hadir ketika solat dengan niat je dah hadir dah. Kerana sebenarnya dia bukan niat saja, tapi dia mesti ada al-himmah, kesungguhan untuk melaksanakan niat tersebut. Sesuatu yang mendorong. Kita kata yang mendorong, yang menjadikan hadir hati ni sesuatu yang meningkatkan keinginan kita. Baik. Cuba kita tengok fitrah manusia macam mana. Macam mana fitrah manusia? Fitrah kita ni macam mana? Jadi fitrah kita ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok bahawa hati kita ini akan mengikuti. Hati kita akan mengikuti apa yang kita inginkan. Apa yang kita nak, hati kita akan ikut.
Apa yang kita nak, apa yang kita mahu. Hati kita akan ikut. Nampak? Jadi hati itu walaupun dia raja, walaupun hati ni raja, hati ni kita kata ketua, tetapi hati tu, ketua tu, dia ada satu lagi yang disebut keinginan, al-hajah. Keinginan dia. Jadi apa yang hati inginkan, maka hati itu akan ikut ke arah situ. Apa yang hati itu idam-idamkan. Apa yang hati itu hajatkan. Ataupun yang penting-pentingkan. Maka hati tidak akan hadir. Ataupun mengingati sesuatu. Tidak boleh fokus contohnya. Pada sesuatu. Kecuali bila kita menginginkan dia. Bila kita berhajat kepada dia. Bila kita nak capai dia. Maka barulah hati itu boleh nak fokus. Boleh nak khusyuk. Boleh nak hadir. Manakala sesuatu urusan menjadi keinginan kita, bila ada sesuatu tu menjadi kita punya keinginan, maka barulah hati itu boleh hadir padanya. Boleh fokus, boleh tumpu. Sama ada kita nak ataupun tidak, itulah hakikat fitrah manusia. Jadi kita ada hati. Al-qalbun ala fi jasadil mudrah iza saluhat jasadu kullu wa iza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa di dalam tubuh badan manusia itu ada segumpal daging ataupun darah daging. Yang mana kalau baik, baiklah semua. Kalau rosak, rosaklah semua. Ala wahyal qalbun. Itulah dikata hati. Maka hati itu adalah raja. Tapi hati itu yang menjadi raja tu, kan hati manusia ni dia sama je. Jadi raja, tapi apa yang ada dalam hati itu, iaitu keinginan hati itu, hajat hati itu, matlamat hati itu, tujuan hati itu, itulah yang akan memandu hati tersebut. Jadi kehadiran hati dalam solat berdasarkan apa yang sebenarnya kita nak dalam hidup ini. Nampak? Apa yang sebenarnya kita hajatkan dalam kehidupan ini. Maka itulah baru dalam solat hati itu boleh menghadirkan diri kita. Sebab itulah contoh yang ringan. Kita kata, kalau kita masa tu hati kita hajat kepada makanan. Mungkin perut kita lapar. Kemudian hati kita nak makan. Perut kita lapar, hati kita kata, kena makan. Kita kena makan. Kita nak makan. Macam gitu. Maka, tapi kita tiba-tiba kita tidak makan, kita solat dulu. Tak apalah, solatlah. Otak kata solat dulu dah masuk waktu. Hati nak makan. Kan, tapi otak solat. Kemudian hati pun kata, okeylah solat. Tapi sebenarnya dia nak makan. Maka kita akan lihat, pasti di dalam solat itu kita teringat makanan. Macam itu. Jadi perut lapar. Kemudian hati rasa, lapar, nak makan. Hati bisik. Hati bisik, lapar, makan. Tapi otak kata, nak masuk waktu ni, logik kita. Dah masuk waktu ni, nak kena solat dulu ni. Makan kemudian tak apa. Kita ni takkanlah nak mendahulukan makanan daripada Allah. Contohlah kan. Maka kita pun tak apa. Kita solat. Otak solat, hati pun kata, okeylah, solat. Orang pula ajak kita, mari solat berimam. Makanan kemudian sikit. Maka kita pun solatlah berjamaah dengan imam yang bawa tadi. Kemudian hati kita akan patah balik nak makan. Hati kita akan teringat makanan tu. Kemudian kita ubah lagi. Solat. Tak lama sekejap, makan lagi. Macam itu. Itu hati. Apa yang dia nak. Baik. Jadi begitu juga seseorang itu. Sekiranya dia nak kahwin. Dia bujang ke, dia ataupun dia dah duda ke, dah ni ke, ataupun dia tak ada teman ke, dia teringin sangat nak kahwin. Tabiatnya. Ini tabiat nak kahwin. Fitrahnya nak kahwin. Maka hati itu akan ditundukkan dengan hajat dia tadi. Baik. Ya, sebab itulah konsep hudurul qalb ini, menghadirkan hati di dalam solat itu, apabila hati tidak hadir, minta maaf. Hudurul hati itu ialah hadir hati itu bersamaan dengan keinginan hati. Jadi kita ambil nota kat sini. Maknanya kita ni boleh hadir hati kita dalam sembahyang apabila keinginan hati kita pun memang nak sembahyang. Hati kita memang nak sembahyang. Bukan otak kita nak sembahyang. Bukan kerana masuk waktu.
Masuk waktu, nak kena solat lah. Kita pun solat berjemaah, kejemaah. Tapi hati tak nak solat. Hati nak buat benda lain. Hati nak tengok TV. Dan hati nak makan. Dan hati nak buat benda-benda. Kan? Jadi, masa itulah kita solat, kita akan teringat benda lain. Contohnya, hati nak selesaikan soalan-soalan exam. Hati nak buat kerja lagi, nak mesyuarat. Jadi hati nak apa? Apa yang hati nak? Jadi sebab tu solat kita tidak boleh hadir hati. Sebab kita buat, sebab teori kita, mungkin kita kata nak kejar. Nak solat on time, nak solat berjemaah. Tapi hati kita tak proses. Apa sebenarnya hati kita nak? Apa sebenarnya hati kita hajatkan? Ini yang selalu menyebabkan kita tak boleh menghadirkan hati kita. Akhirnya tidak boleh khusyuk. Sembahyang yang tidak ada hadir hati, Allah tak terima. Ada hadis Nabi SAW. Jadi sebab itu kita tengok. Baik. Jadi tidak ada cara lain untuk mendapatkan hudurul qalb ini. Tidak ada cara lain untuk kita menghadirkan hati kita. Melainkan kita memalingkan hati kita daripada yang lain. Hati kita. Bukan fikiran kita, bukan fizikal kita, hati kita. Kita palingkan daripada keinginan selain daripada solat. Tidak ada cara lain. Itu dia. Dan sebab tu bila kita kata, saya nak solat. Saya nak solat sebab masuk waktu. Saya nak solat sebab wajib. Solat diwajibkan, difardukan. Saya solatlah. Solat ni, kewajipan orang Islam. Kalau tak solat, dia malu. Saya solatlah. Ataupun saya ni dah jadi imam. Macam mana nak buat? Saya ni memang kerja saya imam. Saya solatlah. Macam itu kan. Jadi bila keinginan untuk solat itu bukan daripada hati. Bukan daripada hati. Tapi sebab kita rasa semayang ni wajib. Kita kena semayang berjamaah. Kena semayang kau tidak malu. Saya ni nak dapatkan pahala. Semayang sebab nak dapat pahala. Bukan hati benar-benar hajatkan solat. Maka tidak akan jadi khusyuk. Syarat yang pertama sekali, hudurul qalb dalam khusyuk ni. Jadi keinginan hati kepada solat. Dan keinginan itu pula tidak berpaling. Tidak berpaling kepada yang lain. Itulah syarat untuk hudurul qalb. Jadi menghadirkan hati mestilah keinginan yang betul-betul nak solat. Dan keinginan itu tidak berpaling pada yang lain. Ini yang kadang-kadang kita keliru. Kita ingat saya nak solat. Tapi rupanya saya nak solat tu. Tapi sebenarnya nak solat tu bukan hati kita. Hati kita tak nak solat. Hati kita nak buat kerja lagi. Jadi dia tidak boleh melahirkan kekhusyukan. Baik. Jadi sebab itulah. Keinginan kita untuk solat dan tidak berpaling itu bergantung kepada tahap kita memahami dan memahami akan keinginan kita untuk mencari apa sebenarnya tujuan kita solat. Kenapa kita solat? Matlamat solat. Jadi sebab itulah sekarang ni kita lihat di sekolah-sekolah contohnya, ataupun kita masih kecil-kecil dulu, kan kita diajar solat, tapi kita tidak diajar kenapa solat. Kenapa kita kena solat? Apa matlamat solat? Kita tidak diajar. Kita tidak diajar tentang kenapa kita kena solat. Kenapa kita sebenarnya memerlukan solat. Memerlukan solat. Sebab tu Allah wajibkan 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Sebenarnya 50 kali. Kan? Tetapi Allah wajibkan 5 kali. Wajibkan. Ada tak amalan lain yang lebih banyak daripada solat? Yang Allah wajibkan. Kan? Zakat setahun sekali. Haji seumur hidup sekali. Kan? Apa lagi yang kita kata nak wajibkan? Kalimah syahadah. Sekali seumur hidup pun cukup dah. Syaratnya. Tapi kalau baca banyak kali, baguslah. Tapi sekali pun cukup. Mengucap di kalimah syahadah, mati. Sekali tu cukup. Kan? Rukun Islam ada 5. Kan? Syahadah. Kan? Kemudian solat. Kemudian berpuasa. Berpuasa sebulan sekali je. Kan? Kemudian zakat setahun sekali, haji seumur hidup sekali. Yang paling banyak solat. 5 kali sehari. 5 kali sehari. 5 kali kita bertemu dengan Allah sehari. Jadi kenapa Allah SWT memberikan solat tu banyak kali? Kerana pentingnya solat tu pada kita. Penting sangat. Lebih penting daripada makan minum.
lebih penting daripada pekerjaan, lebih penting daripada keuangan, lebih penting daripada segalanya, as-salah. Jadi kita lihat ini, kita hari ini diajar macam mana solat, tapi kita tidak ajar kenapa solat tu penting sehingga kita solat dalam keadaan terpaksa. Ini latihan kita. Sembahyang juga Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kan? Kemudian kita sembahyang betul-betul sembahyang pun kita tak boleh nak menghayati solat kita. Kita rasa tak ada apa-apa solat ni. Tidak rasa nikmat solat, tak rasa nikmat. Kita rasa beban. Hati rasa beban. Berat nak solat. Hati rasa berat nak solat. Kenapa hati rasa berat nak solat? Sebab dia tidak memahami sebenarnya tujuan dan matlamat solat. Jadi macam mana nak menghadirkan hati? Ini syarat pertama untuk khusyuk. Syarat pertama nak khusyuk, hudurul qalb, mesti hadirkan hati. Menghadirkan hati pun tak ada, apalagi kita nak khusyuk. Baik. Dengan demikian, maka pergantungannya ialah sejauh mana kita memahami matlamat dan tujuan solat. Kita faham matlamat tujuan solat, baru kita boleh nak khusyuk. Ataupun barulah boleh kita nak menghadirkan hati. Maka kita memerlukan untuk kita memperdalamkan pergantungan kepada keinginan iaitu matlamat tadi, nak betul-betul nak kenal matlamat tadi, maka dia kata kita memerlukan kepada al-iman wa tasdiq. Kita memerlukan pada keyakinan, al-iman. Keyakinan dan tasdik, pembenaran. Keyakinan dan apa yang kita nak yakin. Apa yang kita nak benarkan? Al-akhirah khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih apa? Utama. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Lebih baik dan lebih utama. Lebih baik, lebih kekal. Jadi sebenarnya kita bukan tahu, tapi kita yakin. Beza orang yang tahu ni, dia belajar, dia tahu akhirat lebih baik. Kita membaca surah Ad-Duha, surah yang Wad-Duha, al-akhiratu khairu laka minal wa abqa, kan? Jadi kita pun tahu al-akhirah laka minal ula. Kita tahu, kita berilmu tapi kita tidak yakin. Jadi ini yang kita kena tengok balik, Jadi persoalannya ialah al-iman wal tasdiq. Kita beriman dan kita benarkan tadi bahawa akhirat telah lebih baik dan akhirat telah lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Dan di sinilah perkara yang kita nak sama-sama melihat di dalam kehidupan kita tentang perkara tersebut. Dan apabila kita telah memahami akan hakikat itu, maka sebenarnya perkara yang paling penting untuk kita pertahankan tadi ialah proses bagaimana yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kita tengok sekejap. Tak maaf, dia hilang. Baik, jadi oleh itu di sini maka kita nak kena tengok sini bahawa hati kita perlu diproses. Perlu diproses untuk kita meningkatkan keyakinan kita sehingga kita boleh membenarkan tasdiq kepada akhirat itu. Jadi maknanya sembahyang ini, apa sembahyang ni? Sembahyang ni adalah merupakan pintu masuk kepada akhirat. Sembahyang ini pintu masuk kepada akhirat. Jadi dan bila kata pintu masuk pada akhirat, dan akhirat tu lebih penting, akhirat tu lebih utama, lebih baik, maka tentulah pintu masuk ni sesuatu yang paling baik. Jadi dalam dunia ni kan, pintu masuk pada akhirat itu adalah as-salah. Baik, jadi sebab itulah apabila dikata sini, contohnya dan contoh yang dikata, selama kita masih berfikir bahawa dunia ini lebih berharga daripada syurga. Contoh, kalau kita fikir, kita masih rasa dalam hati kita, masih lagi kita berfikir, merasa bahawa dunia lebih berharga daripada syurga. Contohnya, duit RM100,000. RM100,000 lebih berharga daripada syurga. Kita tidak akan dapat hadirkan solat dalam hati kita. Ini contoh simple. Kalau kita merasakan bahawa
dunia ini lebih berharga daripada akhirat, lebih berharga daripada syurga, contohnya, kan, RM 100,000, 100K, kan, lebih berharga daripada syurga, maka insya-Allah kita tak boleh hadirkan hati kita. Tak boleh hadirkan hati kita, tuan-tuan. Dan hati memang nakkan sesuatu yang mudah. Hati kita ni memang hajatkan kepada sesuatu yang mudah. Sesuatu yang jelas depan mata. Dunia, makan, minum, nak selesaikan masalah kita. Kita ada masalah, nak selesaikan masalah kita. Jadi dunia ni memang mudah lekat ke hati kita. Dan memang hati kita berhajatkan pada sesuatu yang mudah, senang. Dunia maknanya dana ni dekat, kan? Dan sebab itulah kita memerlukan al-iman wal yaqin yang kuat. Kan? Dan perkara ini tidak akan dapat dicapai melainkan dengan keyakinan, keimanan kita, bagaimana syurga ataupun akhirat itu lebih baik daripada dunia. Saya minta izin minum sikit. Bismillah. Banyak sangat bercakap, tuan-tuan dan puan. Tekak jadi kering. Baik. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, kita boleh nilai diri kita. Sekali lagi saya kata, selama mana kita masih berfikir, kita masih merasai bahawa syurga, kan, ataupun dunia lebih berharga daripada syurga. Dunia lebih berharga daripada syurga, seperti RM 100,000. Kan? Makan, minum. Kesenangan dunia ni lebih berharga daripada syurga. Maka selagi itu, kita tidak dapat hadirkan hati kita dalam solat. Jadi sebab apa kita tak boleh sembahyang khusyuk, tuan-tuan? Sebab rupanya amal kita untuk dunia. Kenapa bekerja? Kita bekerja untuk kumpul dunia. Kenapa nak pangkat? Pangkat supaya boleh berbangga-bangga di dunia. Kenapa nak anak? Supaya anak boleh tolong kita di dunia. Kenapa makan? Sebab makan ni boleh memberikan kesedapan kita di dunia. Jadi, kalau kita tengok, orang hari ni, orang Islam hari ni, mereka beramal untuk dunia. Untuk kehidupan dunia. Bukan lagi amal tu ibadah untuk akhirat. Dia bekerja adalah ibadah untuk akhirat. Dia makan adalah ibadah untuk akhirat. Dia minum, ibadah untuk akhirat. Dia bergaul, ibadah untuk akhirat. Dia bermain, riadah, beribadah untuk akhirat. Maka apabila kita tidak melakukan sesuatu amalan untuk akhirat, maka sudah tentulah bermakna kita beramal untuk dunia. Dan apabila kita beramal untuk dunia, selagi mana kita beramal untuk dunia, maka selagi itulah hati kita sebenarnya tidak merasakan al-akhirah khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Lebih baik dan lebih kekal. Kita tak rasa. Ini hakikat al-iman. Ini satu pelajaran yang amat penting untuk kita faham. Jadi sebab tu, rahsia khusyuk apabila kita beramal untuk akhirat. Bekerja untuk akhirat. Sebab tu orang yang bekerja untuk akhirat, dia akan jaga syarak. Orang yang bekerja untuk akhirat, dia boleh infak fi sabilillah. Tak lokek-lokek dia nak infak fi sabilillah. Nak infak untuk bantu orang, tak lokek-lokek dia. Tak lokek keluar zakat, tak lokek, tak bakhil. Kenapa? Dia buat sesuatu untuk akhirat. Ini satu yang penting untuk kita selamatkan solat kita. Untuk kita selamatkan solat kita. Jadi sebab itu, tuan-tuan, macam mana proses rawatan dia? Macam mana proses rawatan dia? Maka kita kena buat kajian. Kita sendiri kena berfikir. Kita sendiri kena bertanya pada diri kita. Nombor satu, sebenarnya apa hajat aku? Apa yang aku nak capai? Kita kena fikir, tuan-tuan. Apa hajat kita sebenarnya? Apa hajat kita sebenarnya? Baik. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan makna dia. Ini adalah hadis riwayat Imam Tirmizi,
Hadis hasan sahih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesiapa yang akhirat itu tujuan utamanya. Dengar sini elok-elok tuan-tuan. Ni nasihat Nabi ni. Sesiapa yang akhirat itu tujuan utamanya, maka Allah jadikan kekayaan dalam jiwanya. Jiwanya jadi kaya. Jiwanya jadi kaya. Allah mudahkan segala urusannya di dunia ini. Allah mudahkan urusan dia. Bila dijadikan akhirat sebagai matlamat dia, maka Allah mudahkan urusan dunia dia. Dunia dia jadi mudah. Dunia jadi mudah. Sebab dia tidak berhajat pada dunia. Dia buat saja sekadar yang Allah mampukan pada dia. Dia reda sekadar yang Allah qada dan qadarkan kepadanya. Maka dia melihat bahawa sesungguhnya dunia ini hanya sebagai tempat dia berusaha saja. Tetapi akhirat menjadi tujuannya. Sesiapa yang akhirat itu tujuan utamanya, tujuan utama akhirat, maka kata Rasul, Allah akan jadikan kekayaan. Jiwanya kaya, dia tak perlu dunia. Kaya jiwa dia, tak perlu dunia. Dan Allah akan mudahkan urusannya. Urusan dia akan mudah. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Maknanya dalam keadaan orang itu mulia. Al-Izzah. Inilah orang kata mulia dengan Allah. Saya pernah sebut sebelum ni. Mulia dengan Allah. Dia mulia dengan Allah. Allah beri kepada, datang dunia. Dia tengok dunia, datang RM10. RM10. Datang RM100,000. RM100,000. Tak ada, sama je. RM10, dia berniaga, dapat RM10. Dengan dia berniaga, dapat RM100,000 untung. Untung RM10, untung RM1,000. Hati dia sama je. Sama je. Hari ni Allah bagi RM10. Alhamdulillah. RM100,000. Alhamdulillah. Kemudian RM10 dia zakat. Dia zakat. Dia kata, aku dah berazam akan zakat 50%. So, RM5 dia ambil, RM5 dia sedekah. Ataupun dia infak. Datang pula RM100,000. RM100,000. RM50,000 dia ambil, RM50,000 dia infak. Nampak? Dunia datang dalam bentuk kehinaan. Dia tak rasa pun perlukan dunia. Maka, sesiapa yang menjadikan dunia itu tujuan utama. Siapa yang menjadikan dunia tujuan utama? Bekerja sebab nak makan, sebab nak hidup. Bekerja sebab nak tolong, nak bagi anak makan. Supaya kaya, supaya pangkat tinggi. Berusaha supaya pangkat tinggi. Berusaha supaya glamour. Nak dunia. Nak sesuatu di dunia ini. Maka Allah akan letakkan kefakiran di kedua matanya. Mata dia tak pernah cukup. Ada 10,000 pun tak cukup. Ada 100,000 pun tak cukup. Ada 1,000,000 pun tak cukup. Sentiasa fakir. Rasa diri tak cukup ya. Rasa diri tak boleh nak memenuhi. Rumah besar. Hebat rumah. Tapi rasa, nak kena buat rumah lagi lah. Nak kena besarkan lagi. Tak cukup. Rasa tidak puas dengan dunia ni. Dia bagi satu lembah emas. Maka dia nak lagi satu lembah emas. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan letak kefakiran pada kedua matanya. Kemudian Allah akan cerai beraikan urusannya. Urusannya Allah akan cerai berai. Maknanya urusan dia jadi banyak. Sampai tak sempat nak semayang. Semayang tak khusyuk. Tak sempat nak sedekah. Tak sempat nak bermuhasabah. Tak sempat nak dengar majlis ilmu. Tak sempat nak baca Quran. Baca Quran tak sempat. Nak sembahyang, khusyuk, tak sempat. Sembahyang di akhir waktu saja. Allah cerai beraikan urusannya. Maka dia dapati urusan dia penuh dengan urusan dunia. Allah hinakan dia dengan urusan dunia. Saya tak ingat siapa cakap. Saya rasa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya rasa Sayyidina Umar. Saya tak ingat, nanti saya cek balik. Apa kata dia? Dia kata, sesiapa yang Allah sibukkan dengan dunia, maka sebenarnya Allah hina akan dia. Sesiapa yang Allah sibukkan dengan urusan akhirat, maka sesungguhnya Allah muliakan akan dia. Kalau tak silap saya, Sayyidina Umar bin Khattab. Saya cek balik. Mungkin bukan. Tapi saya rasa dia sebab dia. Mungkin dia. Wallahu a'lam. Tapi tengok dia punya hikmah dia. Sesiapa yang sibuk siang malam, pagi petang dengan urusan dunia, hanya sekadar nak dapat dunia saja, maka Allah telah hina dia dengan dunia. Sebab itulah Allah memberikan orang yang bukan Islam dunia, Allah bagi pada mereka supaya mereka sibuk dengan dunia. Sebab Allah sedang menghina mereka. Tetapi siapa yang sibuk dengan akhirat, maka Allah memberikan
sedang memuliakan dia. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok hari ini. Bukan maknanya kita berhenti kerja. Bukan. Tapi kerja kita itu untuk akhirat. Kita bekerja untuk akhirat. Kita berniaga untuk akhirat. Kita riadah untuk akhirat. Kita bergaul dengan kawan-kawan untuk akhirat. Barulah kita akan dapat menjadikan hati kita ini hati yang cintakan akhirat. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, siapa-siapa yang meletakkan tujuan utamanya dunia tadi, yang pertama, Allah akan letakkan kefakiran pada kedua matanya. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Urusannya jadi banyak, jadi berterabur. Kenapa? Kerana dia banyak sangat kerja dunia. Dan kemudian dunia pula tidak datang kepadanya, melainkan apa yang telah ditakdirkan untuknya dalam keadaan hina. Maknanya dunia tak akan datang kat dia, melainkan apa yang Allah dah takdirkan pada dia, iaitu kehinaan. Sebab itu tuan-tuan, kita melihat orang kafir, contohnya orang bukan Islam, yang sibuk dengan harta dunia mereka, sebenarnya mereka dalam kehinaan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Al-Hud ayat 15, Allah SWT telah menggambarkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa-siapa yang berhajatkan, siapa-siapa yang berusaha untuk dunia semata-mata, wazinataha, dan juga berhajat kepada perhiasan-perhiasannya, berhajat kepada perhiasan-perhiasan kehidupannya tadi itu, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka dunia. Dibuat dunia, Allah bagilah dunia, kan? Dan mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun daripadanya. Tetapi siapa mereka ni? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Tidaklah mereka itu adalah tidak ada baginya laisa lahum fil akhirah illa an-nar, melainkan neraka. Dekat dunia dia berusaha, bekerja, buat semua-semua, dapat, Allah bagi. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, melainkan neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Yang mana pada hari akhirat nanti, kelak, selain daripada azab itu, mereka akan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia. Maksudnya apa yang mereka buat kat dunia gugur, batallah apa yang telah mereka kerjakan. Sebab niat mereka hanyalah untuk mendapatkan dunia semata-mata. Jadi kita bekerja nak dapat dunia, bekerja nak dapat dunia, semata-mata. Dan rupa-rupanya apabila kita mengambil dunia, dia binasa. Jangan ambil dunia tuan-tuan, tapi gunakan dunia untuk akhirat. Bila kita gunakan dunia untuk akhirat, kita manfaatkan dunia sebagai ladang. Guna dunia semua untuk akhirat. Makan, bukan makan untuk dunia. Makan untuk akhirat. Maka makan jadi ibadah. Nak jadikan ibadah macam mana? Makan yang halal, yang baik. Makan ikut sunnah. Kita makan jadi ibadah. Begitu juga riadah. Riadah jadi ibadah. Berkebun jadi riadah. Bekerja jadi ibadah. Ada pangkat, kita gunakan pangkat kita dengan amanah. Kita menggunakan pangkat kita untuk masalah Islam, bantu Islam. Maka dia jadi akhirat. Bila kita gunakan untuk membantu agama Allah, dia menjadi akhirat. Menjadi akhirat. Bila menjadi akhirat, barulah berguna. Tapi kalau kita gunakan segala yang ada di sekitar kita hanya untuk kehidupan dunia, hanya untuk dapat kat sini, tak terfikir pun untuk amal akhirat, maka pasti binasa. Pasti binasa. Dan permulaan kepada kebinasaan itu, tuan-tuan, solat kita tidak boleh hadir hati. Hudurul qalb tidak berlaku. Hati kita tidak boleh hadir. Kenapa? Itu tanda-tanda binasa. Tanda-tanda kebinasaan. Itu bermula. Allah sayang kita lagi. Allah tak cabut. Allah tak cabut kita sampai tidak ada iman, tidak ada Islam. Allah tak cabut. Tapi Allah cabut hudurul qalb. Allah cabut hati, tak boleh hadir dalam solat. Solat, kita sekadarnya aja. Sekadarnya. Melepaskan batuk di tangga. Mungkin seminit, 2 minit, 3 minit, 5 minit. Paling-paling pun 10 minit, lepas tu habis, lari, cabut. Jadi ambil dunia pasti binasa. Tanda kebinasaan,
hati tidak hadir dalam solat. Tanda dia. Baik, jadi hari ini tuan-tuan kita nak tengok balik. Masa tak banyak, saya nak sebut dekat sini. Apa maksud dunia sebenarnya? Apa maksud dunia? Jadi kita nak definisikan dunia supaya solat kita ni boleh sempurna kehadiran hati. Maksud dunia ni tuan-tuan, definisi dunia yang kita nak maksudkan dalam konteks tarbiyah di sini, dalam konteks dakwah kita di sini, ialah bahawa segala perkara yang ada dalam diri kita yang terputus daripada akhirat, itu dunia. Segala perkara yang hidup dalam diri kita ni yang terputus daripada akhirat, maka itulah dunia. Walaupun sembahyang. Kita sembahyang, tapi sembahyang sebab nak supaya tunjuk orang kita sembahyang. Kita riak. Kenapa sembahyang? Sebab hati kita nak tunjuk pada mak mertua, pak mertua, kawan-kawan, saudara yang kita ni sembahyang. Kita pakai kopiah, kita pakai jubah, kita elok-elok, kan, pakai minyak wangi daripada Mekah, Madinah, kan, bawa semerbak bila nak datang rumah mak mertua, rumah kampung, ataupun bila datang ke rumah orang kawan, ada majlis-majlis baca Yasin, pakaian kita hebat. Kan, pakaian kita hebat, ada majlis kenduri ke, pakaian kita hebat. Bila masuk waktu semayang, kita duduk depan. Kenapa semayang? Kat rumah tak semayang. Kat rumah semayang main-main pakai t-shirt je. T-shirt kadang-kadang pakai pun tak pakai baju semayang. Tak ada adab dengan Allah. Walaupun ada baju, saja tak nak pakai. Kan? Depan makhluk, kan? Jaga pakaiannya dengan sampingnya, dengan serban, dengan jubah. Duduk saf depan. Kenapa sembahyang? Supaya orang tengok kita ni orang yang jenis sembahyang. Orang yang jenis beribadah. Orang yang jenis baik. Kita nak orang puji kita. Kita nak orang sebut kita bagus. Maka yang ni riak. Menunjuk-nunjuk. Maka sembahyang yang menunjuk-nunjuk itu kata Allah apa? Fawailul lil musallin. Mereka yang sembahyang tetapi mendapat kecelakaan, laknat Allah. Sembahyang tak jadi ibadah, tuan-tuan. Allah tak terima. Allah tak terima. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Maka celaka kata orang yang sembahyang yang dalam keadaan lalai atau melalaikan sembahyang atau sembahyang keadaan lalai. Dan kemudian, tuan-tuan, yuraun, riak. Allah tak terima, celaka pada dia. Maka sebab itulah kita definisikan dunia. Apa maksud dunia? Segala yang kita lakukan, yang berlaku pada kita dengan kehidupan di sini, di dunia ini, yang terputus dengan akhirat, haza dunia. Itulah dunia. Tetapi, kalau kita bekerja dalam rangka nak beribadah kepada Allah, niatnya nak beribadah pada Allah, nak cari nafkah, niatnya supaya ada lebih, kita nak infak, nak bantu jihad fi sabilillah, nak bantu keluarga kita zakat, nak bantu orang, contoh. Ataupun niat hati kita supaya boleh mendapat sesuatu yang utama di sisi Allah. Maka kerja menjadi ibadah. Kerja menjadi akhirat. Kerja menjadi akhirat. Menjadi amal akhirat. Begitu juga dengan makan, minum, berkawan, bergaul. Kita bergaul dengan seseorang kerana kepentingan duniawi. Maka itu menjadi dunia. Tapi kita bergaul dengan seseorang, berkawan dengan seseorang dalam rangka untuk membaiki, ingat memperingati, dalam rangka dakwah, dalam rangka untuk mentarbiyah, dalam rangka untuk berjuang, maka berkawan itu menjadi amalan akhirat. Maka sebab itulah maksud dunia di sini, tuan-tuan, ialah segala perkara-perkara yang terputus daripada akhirat ataupun kesempurnaan akhirat. Walaupun nampak baik macam solat tadi. Solat nampak baik tapi rupanya riak. Allah tak terima. Jadi maksiat. Solat jadi maksiat. Sebab solat dalam rangka untuk mensyirikkan Allah. Solat yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada Tuhan lain yang dia nak. Apa Tuhan tu? Kawan-kawan dia supaya puji dia. Supaya dapat duit, supaya dapat dia baca Quran sedap, supaya dia menang. Sekadar nak menang je, bukan nak syiar Islam. Contohnya, bukan. Maka dia tidak menjadi amalan akhirat. Ulaika allazina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Surah Al-Baqarah ayat 86, tuan-tuan. Dengar sini apa makna dia.
Mereka itulah orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan perintah Allah untuk kehidupan akhirat. Allazi yang orang-orang yang meninggalkan, membeli kehidupan dunia. Ishtarawul hayatud dunya. Allazina ishtarawul hayatad dunya. Orang yang membeli kehidupan dunia. Tetapi akhirat dia tak mau, maka tidak akan diringankan azab pada dia. Mereka pada hari kiamat, hari akhirat, tidak pula akan diberikan pertolongan. Allah tak tolong. Siapa yang hanya berfikir untuk dapatkan dunia sahaja, hanya berfikir untuk kehidupan dunia, setakat dunia sahaja, maka akhirat Allah tak tolong dia. Maka kita kena betulkan niat kita, keyakinan kita. Saya sebut sekali lagi tuan-tuan, bukan maknanya kita tak bekerja, bukan maknanya kita mencari harta. Cari harta, bekerja, berniaga, berkawan. Buatlah apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini, buatlah. Tetapi untuk mencari akhirat. Untuk mencari kesempurnaan akhirat, mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerja kita menjadi kerja yang soleh, menjadi amal soleh. Jadi ini. Dan inilah sebenarnya proses bagaimana kita mahu mendidik hati kita supaya yakin dan membenarkan. Yakin dan membenarkan tasdik. Al-iman wal tasdik. Membenarkan maknanya apa? Kita buat. Kita bekerja untuk akhirat. Kita bergaul untuk akhirat. Kita bersahabat untuk akhirat. Kita buat sesuatu dalam rangka untuk membantu Islam. Membantu akhirat. Maka itulah yang akan menyebabkan hati kita apabila masuk waktu solat, hati kita bila kita sembahyang, kita merasakan bahawa solat inilah pintu kebahagiaan menuju akhirat. Maka kita menuju kepada solat. Hati kita nak solat. Sebab di luar solat pun kita dah menuju akhirat. Di dalam solat kita boleh fokus, hati kita hadir. Tak teringat dah dunia. Kerana dunia ni benda yang hanya kita kata untuk membantu akhirat. Jadi apa kena-mengena dunia nak masuk dalam solat kita? Dia hanya nak bantu akhirat je. Ini tuan-tuan proses tarbiyah al-mahdiyin. Dalam solat mesti dia merasakan solat itu pintu kebahagiaan menuju kepada akhirat. Sebab itulah solat baru dia menjadi solat sebagai tiang agama. Barulah solat itu menjadi tiang agama kita. Baru dia rasa macam itu. Kata tak rasa tuan-tuan. Kita kena proses pelan-pelan. Dan akhirat, sebab tu Allah gambarkan dalam Al-Quran, Allah menggambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Imam At-Tirmizi. Bagaimana kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengar ni tuan-tuan. Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisap pada hari akhirat, pada hari kiamat, ialah solat. Allah hisap nombor satu, solat. Allah tak hisap kita macam mana kita jaga anak-anak kita. Ataupun macam mana kita bekerja. Bukan yang pertama Allah hisap. Tapi bukan yang pertama. Allah menghisap kita yang pertama ialah as-salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amal yang seorang hamba yang pertama kali dihisap di hari kiamat adalah as-salat. Solat dia. Jika solat dia bagus. Jika kita boleh jaga solat kita. Hati kita hadir. Kita boleh khusyuk. Maka ia menang dan sukses. Maka berjayalah dia. Dan jika solatnya rosak, maka ia menyesal dan rugi. Menyesal. Dia bekerja, sampai jadi jutawan. Meniaga ni berjaya sampai juta-juta ringgit dia. Berjaya meniaga dia. Dia bekerja sebagai profesor, sampai jadi profesor yang cemerlang. Dia bekerja sebagai seorang suri rumah yang cemerlang, semua cemerlang. Tetapi solat tak jadi. Tak jadi solat. Solat je kokak. Kokak ni apa? Rosak. Solatnya rosak. Yang lain okey. Bila dibuat presentation, project presentation, semua orang gembira, suka. Bila bagi ceramah, semua orang menangis. Bila dia buat sesuatu, semua orang suka. Tetapi ketika solat, tiba-tiba solat dia rosak. Tidak hadir hati. Bila sembahyang Allahu Akbar, dia teringat kerja dia yang cemerlang tadi. Allahu Akbar, dia teringat ceramah dia yang hebat tadi. Allahu Akbar, dia teringat
masalah-masalah yang dia dah berjaya menyelesaikan, orang ramai semua puji dia. Teringat pujian orang. Teringat kerja dia yang cemerlang. Teringat yang lain. Solat rosak. Maka kata Rasulullah SAW, amal yang pertama dihisap di hari kiamat ialah solat. Dan kalau bagus solat itu, maka dia menang. Dia sukses. Tapi kalau rosak solat itu, yang dia buat yang baik-baik semua, akan menjadi rosak. Maka ia menang dan sukses. Dan jika solatnya rosak, maka ia menyesal dan rugi. Perkara yang akan kita menyesal, tuan-tuan, bila solat kita tidak hadir hati. Maka jika ada yang kurang daripada solat fardu, bila Allah cek solat fardu, mula-mula Allah cek solat fardu dulu. Maka tengok solat fardu tak khusyuk, ada benda diingat dalam solat itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, kamu tengok kepada apakah dia punya amalan solat sunat, tengok pula solat sunat. Dia buat tak solat sunat? Qabla, ba'da. Buat tak? Maka itulah dia dapat menyempurnakan kekurangannya dalam fardu. Kemudiannya semuanya amalnya juga seperti itu. Jadi maknanya amalan fardu ada amalan sunat. Jadi Allah akan tengok. Infak bersama. Yang fardu apa? Yang fardu ialah zakat. Lepas tu ada tak amalan sunat dia? Zakat mungkin tak cukup. Mungkin zakatnya tak ikhlas. Mungkin sebagainya. Ada tak amalan sunat dia? Infak sedekah dia? Ada. Itu akan menutup kelemahan amalan fardu. Sebab fardu Allah akan cek. Semua amalan fardu itu nombor satu. Nombor satu, solat. Jadi sesiapa yang di akhiratnya solatnya Allah terima, maka amalan lain akan diterima. Amalan lain akan diterima. Begitulah sebabnya kalau Allah tak terima solat, amalan lain Allah tak tengok. Wallahu a'lam. Pentingnya solat. Jadi sebab itulah kita nak kena rasa pentingnya solat. Solat ni amat penting. Supaya hati kita ingin solat. Hati kita ni ternanti-nanti nak solat. Hati kita tertunggu-tunggu nak solat. Belum masuk waktu solat, hati kita dah berdebar-debar dah. Nak tunggu dah, nak masuk solat. Nak jumpa Allah. Berdebar-debar nak jumpa Allah. Sebab kita sayang Allah. Sayang kat Allah. Sayang kat Allah. Bila nak masuk waktu berdebar-debar dah. Nak menghadap Allah. Nak menghadap Allah. Kita rasa berdebar-debar tak nak solat. Jadi apabila kita merasakan demikian, pentingnya solat ini. Solat ni penting, tuan-tuan. Maka barulah kita akan utamakan solat. Memang hati kita nak kena solat. Memang hati kita nak jaga solat. Maka barulah boleh hadir hati. Baru boleh hadir hati, tuan-tuan. Sebab itu kita perlukan al-iman wa tasdiq. Iman dan membenarkan iman itu. Seperti makanan mudah terasa. Makanan tak perlu iman. Kata makan tak perlu iman. Tetapi kalau kita nak takut neraka, kita perlukan iman. Hajat syurga perlukan iman. Inilah sebutkan. Jadi sebab itulah ini yang membezakan seseorang yang solat, yang hadir hati dengan yang tidak hadir hati. Yang solat ramai yang solat. Yang bukan Islam pun solat juga ikut cara dia lah. Dalam Islam pula solat ramai. Tetapi dalam ramai siapa yang hadir hati? Yang hadir hati ni, inilah orang yang hidup dia untuk akhirat. Bila hidup dia untuk akhirat, dia merasakan kepentingan solat. Maka dia jaga solat. Maka dia pun berhajat untuk solat. Sebab solat ni pintu masuk akhirat. Pintu masuk di yaumul hisab. Allah hisab kita pertama solat. Maka dia pun sungguh-sungguh nak solat. Memang nak solat. Hajat solat. Maka ketika itulah baru dia boleh menghadirkan hati dia. Dan apabila dia boleh menghadirkan hati, tuan-tuan. Ini kebaikan menghadirkan hati ni. Apabila dia boleh menghadirkan hati, maka ketika itu hati dia akan bermunajat, akan bercakap-cakap, akan berdoa, akan merayu kepada raja, kepada segala raja. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Tuan-tuan,
dia akan bercakap dengan Tuhan. Tidak ada ilah melainkan Engkau ya Allah Al-Azim, Al-Halim, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Lembut, yang Maha Penyantun. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Karim. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Tuhan kepada Arash yang azim, yang maha hebat. Arash yang hebat. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Tuhan Rabbus Sama, Tuhan langit, wa Rabbul Ar, Tuhan bumi. Dan Tuhan Arash yang mulia. Maka tuan-tuan, bila kita boleh hadirkan hati kita dalam solat, baru kita boleh bercakap dengan Allah. Baru kita bercakap dengan dia. Bila kita kata Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita tengah cakap dengan nama Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita puji Allah. Segala puji pada Allah, Tuhan sekalian alam. Kita puji Allah, kita bercakap pada Allah. Baru baca. Macam orang cakap dengan tuanku lah. Raja kan. Tuanku, yang mulia tuanku, contohlah macam itu kan. Jadi maknanya kita puji, segala puji padamu ya Allah. Kita pun bercakap pada dia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Engkaulah ya Allah yang maha pengasih. Engkaulah ya Allah yang maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Ya Allah, Engkaulah Tuhan pemilik kepada sekalian yang ada di hari kiamat. Contohnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkaulah, hanya padamulah ya Allah yang kami sembah. Padamulah ya Allah yang kami minta pertolongan. Kita bercakap dengan dia. Bila hati kita hadir. Bila hati kita hadir. Jadi baru kita boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita tak bercakap. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Kita baca macam itu. Setakat baca aja, tak bercakap dengan Allah. Kita tak rasa kehadiran Allah di hadapan kita, bersama kita. Kita tak rasa. Jadi sebab tu solat kita tak ada kekuatan. Jadi di akhir zaman kita mesti mewujudkan yang pertama sekali yang kita bincang pada pagi ini hudurul qalb. Kita menghadirkan hati. InsyaAllah bila kita latih yang ini, macam mana proses rawatan dia? Rawatan dia ialah kita nak kena melatih diri kita supaya memperbanyakkan amalan akhirat. Mula-mula memperbanyakkan dululah. Niat kita kena betul, jalan kita kena betul. Niat kena ikhlas kerana Allah dan jalan kena ikut syarak. Jangan langgar syarak. Jadi amalan yang kita lakukan itu ibadah. Jadi ibadah kita buat untuk akhirat. Niat macam mana niat untuk akhirat? Niat bantu Islam. Niat bantu Islam. Bantu Islam kita, bantu Islam keluarga kita, masyarakat kita dan seluruh dunia. Niat bantu Islam, maka insya-Allah itulah niat untuk akhirat. Jadi bila kita melatih makin lama makin banyak sehingga akhirnya tidak ada satu pun amalan kita, kehidupan kita melainkan untuk akhirat, maka ketika itulah kehadiran hati kita kepada Allah SWT akan bertambah sempurna. Lagi banyak amalan untuk akhirat, lagi banyaklah kehadiran hati kita mudah. Akhirnya, hati kita betul-betul menghadap Allah ketika solat. Maka orang yang di dunia ini telah menghadap Allah, yang telah rokok pada Allah, sujud pada Allah, walaupun dia tahu dia banyak dosa, walaupun dia tahu dia banyak kelemahan, tapi di dunia ini dia dah menghadap Allah. Dengan hatinya dah bercakap, dah merayu, dah minta ampun, macam-macam. Di akhirat nanti, dia rindu nak jumpa Allah. Ketika dunia ni pun, dia dah rindu nak jumpa Allah. Maka di akhirat nanti Allah akan tanya dia, macam mana hadis yang saya baca sebelum ni. Wahai orang-orang beriman, apakah kamu suka berjumpa dengan aku? Maka orang beriman akan jawab, ya Allah, kami suka bertemu dengan kau, ya Allah. Kenapa kamu suka nak bertemu dengan aku? Maka dia akan kata, ya Allah, kami suka bertemu dengan kau, ya Allah. Kami sayang pada engkau, ya Allah. Tapi kami banyak dosa. Kami malu dengan dosa kami. Kami malu dengan kelemahan kami. Kami malu dengan kekurangan dan keaiban kami. Ya Allah, tapi kami nak jumpa kau, ya Allah. Sebab apa? Kat dunia dia dah jaga solat. Dekat dunia dia dah jaga solat. Dia dah boleh bercakap dengan Allah. Dia dah boleh rokok dengan Allah. Dia dah boleh sujud pada Allah. Akhirat dia memang nak jumpa Allah. Tapi dia tahu dia lemah. Dia dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini aku wajibkan diri aku mengampunkan mereka yang ingin, yang sayang kepada aku, nak berjumpa dengan aku, yang rindu pada aku. Aku ampunkan dosa mereka. Maka Allah masukkanlah mereka ke dalam syurga dalam keadaan rahmat Allah tadi.
dalam keadaan tidak ada neraka padanya. Masuk syurga tanpa hisap. Tuan-tuan rahmat Allah. Power tak power, hadir hati tuan-tuan. Power tuan-tuan. Nah, saya guna perkataan orang sekarang ni. Power tuan-tuan. Tapi kita tak ada hadir hati, tak power. Nah, ya sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah. Mari sama-sama kita tengok balik kehidupan kita supaya kita betulkan balik. Sebab apa? Kalau tidak, maka kita akan tertipu dengan dunia. Inilah kata tertipu dengan dunia. Kita ingat kita dah cemerlang dalam amalan kita di dunia ini, tapi rupa-rupanya sembahyang kita rosak. Dan bila sembahyang kita rosak, rupa-rupanya amalan kita lain pun rosak juga. Itulah insya-Allah sikit sebanyak aku li qauli hadza astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian, puan-puan sekiranya apa yang saya cuba sampaikan mungkin tak kesampaian ataupun ada kesilapan. Tuan-tuan, saya nak minta satu perkara pada tuan-tuan. Kalau boleh, kalau tuan-tuan, puan-puan berhajat untuk tulis nota daripada ceramah-ceramah saya, termasuk ceramah yang malam-malam tu. Kalau boleh, sebelum tuan-tuan nak sebarkan, tuan-tuan PM kat saya dulu. Hantar mesej kat saya dulu. Sebab saya bimbang nota-nota yang ditulis tu mungkin kefahaman dia tu tak sama dengan apa yang saya sampaikan. Ataupun kalau nak buat klip-klip video yang saya buat, saya minta tuan-tuan hantar ke saya dulu. Biar saya tengok dulu. Kemudian lepas tu kalau kita okey, barulah maknanya tuan-tuan sebarkan. Sebab kita bimbang berlaku kesalahfahaman. Nanti orang takut salah faham. Sebab kadang-kadang kita tulis nota, kita ingat dah okey dah. Rupanya ada tertinggal. Jadi saya minta supaya bagi kepada saya. Saya juga berhajatlah kalau ada orang nak jadi pembantu-pembantu yang boleh tolong tuliskan nota penyampaian saya ni. Contohnya, siapa yang berminat tadi tu, buat satu kumpulan, kemudian baru sebarkan. Jangan sebarkan dalam keadaan tidak matang, dalam keadaan tidak tepat. Jadi kita bimbang dia akan menjadi salah faham kepada orang lain yang tak dengar. Kalau dengar kuliah dia faham, tapi kalau dia cuma tengok nota je, mungkin dia tak faham. Ataupun dia tengok video yang potong-potong, kan, dia mungkin tak faham. Jadi kita pergi tengok balik, kita akan cuba betulkan. Jadi itulah saya minta. Sebab saya yakin sebahagian besar daripada kita ni, bukan sebahagian besar lah insya-Allah adalah orang-orang yang ikhlas, yang sangat kuat hati nak membantu Islam, alhamdulillah. Dan saya pun seronok sama dengan tuan-tuan puan sekalian. Cumanya kalau nak bagi nota kepada orang lain, kalau boleh dapat buat satu yang ringkasan supaya kita boleh tengok dulu, supaya tidak ada salah faham. Itu je insya-Allah. InsyaAllah. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah tuan-tuan, kita baca doa Rabitah sama-sama. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasik Allahumma rabitataha wa adimuttaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.